Hai, Assalamualaikum. Kami dari Perkumpulan 1 membentangkan Mahkamah Syariah. Nama saya Nur Fahizah dari kelas Tipih 4F. Apa itu Mahkamah Syariah? Iaitu institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam untuk kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang telah ditetapkan. Mahkamah Syariah juga menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang. Yang kedua, memutuskan dan melaksanakan perintah berasaskan hukum syarak dan undang-undang bertulis. Yang ketiga, menerima dan mendengar kes-kes rayuan secara teratur dan berkesan. Dan terakhir sekali, menerima dan mendengar serta memutuskan permohonan pembahagian fara'i. Tubuhan Mahkamah Syariah ditubuhkan mengikut enakmen Undang-Undang Pentadbiran Islam negeri masing-masing dan juga memberi bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang melibatkan orang Islam. Seperti di wilayah-wilayah persekutuan, menubuhkan Mahkamah Syariah adalah di bawah Seksyen 40 yang menubuhkan Mahkamah Rendah Syariah bagi wilayah-wilayah persekutuan. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah bagi wilayah-wilayah persekutuan. Yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah bagi wilayah-wilayah. Dalam Pidaan Perkara 121, Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 memberikan pengasingan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Oleh itu, Mahkamah Sivil tidak boleh mencampuri dan tidak mempunyai kuasa terhadap perkara-perkara yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terbahagi kepada dua. Yang pertama, bidang kuasa jenayah. Yang kedua, bidang kuasa mal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Patricia Iwani dari kelas DP4E. Tahukah anda dari manakah sumber bidang kuasa? Terdapat 3 sumber bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan di dalam jadual ke-9, iaitu senarai pertama kepada bidang kuasa persekutuan, senarai kedua kepada bidang kuasa negeri, senarai 3 kepada bidang kuasa bersama. Tetapi di dalam Mahkamah Syariah, sumber kuasanya berdasarkan kepada senarai 2, iaitu senarai negeri yang terkecuali wilayah persekutuan, yang mana di bawah senarai bidang kuasa persekutuan, pada perundangan sesuatu negeri mempunyai kuasa undang-undang yang telah diberikan kepadanya terhadap sesuatu negeri, tetapi tidak dalam kes-kes jenayah. Bidang kuasa jenayah boleh menjatuhkan hukuman penjara maksimum 3 tahun, denda maksimum RM5,000 atau sebatan 6 kali. Kesalahan jenayah syariah ini boleh diperuntukkannya di dalam 3 tempat. Kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Negeri-Negeri, kesalahan di bawah enakmen Ordinan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, kesalahan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah secara khusus memberikan peruntukan berkaitan dengan jenayah berkenaan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Nadiah dari DP4F. Akta Kesalahan Jenayah Syariah Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 mengandungi pindaan terkini. Bahagian pertama, permulaan, iaitu Seksyen 1 sehingga Seksyen 2. Contohnya tajuk ringkas, mula berkuat kuasa dan pemakaian serta tafsiran. Bahagian kedua, kesalahan yang berhubungan dengan akidah, Seksyen 3 sehingga Seksyen 6. Contohnya pemujaan salah, doktrin palsu. Bahagian ketiga, kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, Seksyen 7 sehingga Seksyen 19, iaitu mempersedakan ayat agama atau hadis, menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama. Bahagian keempat, kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, Seksyen 20 sehingga Seksyen 29, iaitu perbuatan sumbang mahram dan pelacuran. Bahagian yang kelima, kesalahan pelbagai, Seksyen 30 sehingga Seksyen 42, iaitu memberikan keterangan atau maklumat yang palsu serta memusnahkan atau mencemarkan masjid. Bahagian yang keenam, penyubahatan dan percubaan, Seksyen 43 sehingga Seksyen 47, iaitu penyubahatan atau percubaan. Bahagian ketujuh, kecualian am, iaitu Seksyen 48 sehingga Seksyen 53. Contohnya, perbuatan kanak-kanak yang belum balik atau perbuatan seseorang yang tak sempurna akal. Bahagian yang ke-8, perkara am, Seksyen 54 sehingga Seksyen 58, iaitu penetapan
pusat pemulihan atau rumah diluluskan atau pindaan Seksyen 164 Enakmen. Antara salah satu contoh kesalahan yang sering berlaku di Malaysia adalah sumbang mahram. Seperti artikel di atas, seorang lelaki telah dijatuhkan hukuman penjara 54 tahun dan 21 sebatan selepas mengaku bersalah merogol anaknya yang berusia 17 tahun. Suspek yang berusia 40 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Dia disabitkan kanun keselesaan, didakwa telah melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Kampung Sinjan. Selain itu, 22 individu melibatkan 13 lelaki dan 9 wanita warga tempatan telah terlibat dalam kegiatan perjudian di sebuah pusat hiburan. Tangkapan disiasat di bawah Seksyen 6-1. Rumah judi terbuka kesalahan boleh disabitkan maksimum denda RM5,000 atau hukuman penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Mereka juga boleh disiasat di bawah Seksyen 6-2 Enakmen Negeri Johor. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Hai, saya Halmatul Sadiah binti Ashri. Saya pada kelas TP 4E. Saya akan menerangkan bidang kuasa mal. Mal bermaksud kepada harta, tetapi dalam konteks perundangan, ia merujuk kepada kes-kes bukan jenayah. Selain itu juga, bidang kuasa mal bagi mahkamah syariah terpakai kepada semua orang Islam yang bermestatin di sesuatu negeri. Seterusnya, mahkamah syariah juga mempunyai bidang kuasa mal yang hampir menyeluruh dan merangkumi aspek kekeluargaan Islam. Antaranya, berkaitan dengan isu-isu sebelum perkahwinan, seperti contoh permohonan untuk berpoligami. Yang kedua, berkaitan dengan persoalan semasa perkahwinan, contohnya seperti permohonan mengesahkan perkahwinan. Yang ketiga, berkaitan dengan pembubaran perkahwinan, seperti contoh permohonan cerai huluk, fasakh, talak dan taklid. Seterusnya, sebarang permohonan di dalam sesuatu kes sedang berjalan, seperti contoh permohonan sementara, nafkah sama ada diri, anak, hadanah, perintah larangan terhadap harta dan gangguan. Seterusnya, hierarki mahkamah syariah bagi wilayah-wilayah persekutuan. Yang pertama, Mahkamah Syariah Rayuan. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah. Yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariah. Yang pertama, Mahkamah Syariah Rayuan dipengerusikan oleh Ketua Hakim Syar'i. Seterusnya, ia juga mempunyai kuasa pembatalan mana-mana yang disabitkan hukuman oleh Mahkamah Syariah. Selain itu juga, Mahkamah Syariah Rayuan pula memerintah supaya diadakan pembicaraan semula atau ulang bicara. Di samping itu, setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya 3 orang panel. Rayuan daripada panel, rayuan syariah yang dilantik dan ditauliahkan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan, juga keputusan mahkamah adalah muktamad dan sah. Yang kedua adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah juga boleh mendengar hal undang-undang diri, keluarga dan hal ihwal suami isteri di mana semua pihak adalah Muslim. Seterusnya, menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraid. Selain itu juga, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah di bawah bidang kuasa mal mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur dalam semua pihak Islam dan juga berhubung dengan perkahwinan, pertunangan, rujuk, perceraian, fasakh, nusukh dan faraq. Yang kedua pula adalah pelupusan tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam Sab Perenggan 1. Yang ketiga pula, nafkah orang-orang tanggungan atau kesah tarafan atau penjagaan. Keempat, tuntutan harta sepencarian. Seterusnya, dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang sedang berkuat kuasa, kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang sedang berkuat kuasa, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan baginya. Ini juga meliputi kesalahan yang berkaitan dengan seks, sumbang mahram, pelacuran, halwat dan kesalahan-kesalahan lain seperti pengambilan minuman keras, tidak membayar zakat atau fitrah. Nama saya Nur Farah Syafiqah binti Ibrahim.
Mahkamah Rendah Syariah ialah mahkamah yang membicarakan tentang kes-kes yang diperuntukkan di bawah nama negeri. Malah ianya juga boleh memutuskan dan mendengar setiap kes yang terlibat dalam jenayah. Dan Mahkamah Rendah Syariah juga boleh mendengar perkara yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Selain itu, Mahkamah Rendah Syariah boleh memutuskan hukuman maksimum tidak melebihi 2,000 atau penjara atau kedua-duanya. Kebaikan yang boleh diperolehi ianya adalah Mahkamah Syariah boleh membuat keputusan yang muktamad, yang mana ianya tidak boleh dicampuri oleh mana pihak, hatta Mahkamah Sivil sekalipun. Ianya dapat memberi keadilan kepada pengadilan agama Islam itu sendiri bagi kesalahan yang mempunyai unsur agama maupun jenayah syariah. Secara totalnya dapat disimpulkan di sini bahawasanya penubuhan Mahkamah Syariah adalah keputusan yang bijak dilaksanakan oleh kerajaan kerana ianya memberi impak yang positif kepada masyarakat yang beragama Islam. Malah status kerja tidaklah menjadi tembok penghalang bagi menjatuhkan hukuman atau disabitkan kesalahan sekiranya mempunyai bukti yang kukuh dan boleh dipercayai bagi individu yang melakukan kesalahan jenayah syariah.